Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Rahayati dan semua. Saya Amirah Hamizah binti Nur Azam akan menerangkan salah satu topik daripada website pengenalan Asia Timur, iaitu tentang ekonomi Cina. Pertama sekali, saya akan menerangkan struktur page saya dan kemudian tentang info yang telah saya kumpulkan di page saya. Jadi, di permulaan page di atas adalah pengenalan dan ringkasan tentang ekonomi Cina. Kemudian, button ke sub-page untuk peristiwa berkaitan ekonomi dan isu-isu ekonomi. Kemudian, saya menghaskan satu tempat untuk 6 fakta tentang ekonomi Cina. Kemudian, infografik tentang ekonomi Cina yang telah saya temui. Dan di bawah sekali, sumber-sumber website yang telah saya gunakan. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang page saya iaitu mengenai ekonomi Cina. Cina adalah negara membangun dan negara berpendapatan pertengahan tinggi. Cina juga adalah pengeksport terbesar dunia dan pengimport kedua terbesar barangan dunia selepas Amerika Syarikat. Tambahan juga, negara tembok besar ini berada dalam kategori negara industri baru ataupun newly industrialized country. Cina juga mempunyai jumlah jutawan kedua terbesar selepas Amerika Syarikat. Individu terkaya di China, Jack Ma, berada di tangga ke-17 menurut Forbes Billionaires 2020 list. Tetapi, China tidak berada di kedudukan selesa ekonomi sejak dulu. Negara ini melalui berbagai peristiwa sebelum menjadi kuasa besar ekonomi dunia. Bagi masalah ekonomi yang masih dibaik pulih hingga sekarang oleh Presiden Xi Jinping adalah masalah kemiskinan tegar, terutamanya di kawasan pendalaman. Di sini saya sertakan link ke website Forbes Billionaires 2020 list. Kemudian, China menggunakan mata wang yuan ataupun renminbi, RMB. Dan industri utama negara China adalah perlombongan, iaitu perlombongan besi, keluli, aluminium dan arang batu. Bagi industri pembuatan dan perkilangan, mereka menghasilkan mesin senjata, fabrik tekstil dan pakaian, bancuhan simen, bahan kimia, baja, pemprosesan makanan. Kemudian, mereka juga antara industri utama mereka juga adalah teknologi maklumat, pengangkutan, automobil, kereta api, peralatan telekomunikasi. Sekarang saya akan terangkan tentang ringkasan ekonomi China ataupun overview tentang ekonomi China. Pada bulan Disember 1978, Deng Xiaoping mengumumkan polisi baru iaitu polisi reformasi dan pembukaan. Dari tahun 1979 hingga 2019, perubahan daripada ekonomi terancang berubah menjadi ekonomi pasaran. Sistem ekonomi pasaran sosialis yang bercirikan China adalah sistem ekonomi campuran dengan rancangan dan pasaran dalam masa yang sama. Dalam masa 40 tahun, ekonomi China telah mengalami transformasi yang mengejutkan di mana China telah bangkit dari salah satu negara termiskin di dunia untuk menjadi ekonomi kedua terbesar di dunia. Ekonomi China telah berkembang pada kadar tahunan sebanyak 9.6%. Keluaran dalam negara kasar KDNK dan pendapatan negara China meningkat 2 kali ganda setiap 7 hingga 8 tahun. Selain itu, 660 juta rakyatnya telah keluar dari kemiskinan setara dengan 1/10 penduduk dunia. Sebagai sebuah negara besar dengan 1.4 bilion orang,
pembangunan ekonomi China menanggung nasib 1/5 penduduk dunia. Oleh itu, ekonomi China telah menjadi faktor penentu yang mempengaruhi keadaan antarabangsa. Rajah ini menunjukkan kadar pertumbuhan KDNK China pada tahun 1979 sehingga 2019. Di sini kita boleh lihat pada tahun 1990, 1991 dan 1992, kadar pertumbuhan KDNK China sangat meningkat selepas presidennya pada tahun itu memperkenalkan meningkatkan taraf ekonomi dengan 5-year plan yang sangat bagus. Kemudian di sini kita pergi ke peristiwa berkaitan ekonomi China. Antara peristiwa berkaitan ekonomi China adalah tentang model ekonomi Soviet, revolusi ekonomi Soviet Rusia oleh pemimpin Republik Rusia pada 1920-an, Joseph Stalin, iaitu rancangan 5 tahun 5-year plan dicontohi oleh Mao Zedong untuk merevolusikan ekonomi negaranya sendiri dan dipanggil ekonomi Soviet ataupun Soviet Economy Model. Strategi ini menumpukan pada perkembangan industri berat dan pertanian kolektif, walaupun dengan kejatuhan drastik barang pengguna. Di sini kita dapat lihat poster pemimpin-pemimpin negara komunis termasuk Mao Zedong. Peristiwa kedua berkenaan ekonomi China adalah The Great Leap Forward. Jadi, gerakan The Great Leap Forward oleh Mao Zedong ini telah menyebabkan kejatuhan ekonomi yang teruk kerana tiada institusi dan syarikat persendirian dibenarkan beroperasi dan dikawal penuh oleh kerajaan pusat, iaitu Chinese Communist Party (CCP). Jika didapati institusi atau syarikat persendirian itu masih beroperasi, mereka akan dihukum. Sama ada hukum mati ataupun dihukum dengan cara-cara lain. Rakyat marhaen pula dipaksa untuk mengerjakan tanah mereka untuk pertanian dan meleburkan logam-logam menggunakan relau buatan sendiri. Dan kemudian, oleh kerana catuan makanan dan kekurangan bekalan makanan disebabkan tanah menjadi tidak subur selepas digunakan tanpa henti, mengakibatkan kebuluran yang paling teruk di negara ini, sehingga digelarkan The Great Chinese Famine ataupun kebuluran sepanjang 3 tahun. Dianggarkan 15 hingga 40 juta kematian dicatatkan. Sini kita dapat lihat keadaan rakyat semasa The Great Leap Forward berlaku. Ini adalah salah satu poster kempen The Great Leap Forward. Gambar ini menunjukkan rakyat Cina yang bertungkus lumus mengerjakan tanah untuk pertanian. Di sini pula, oleh kerana rakyat memerlukan kupon untuk mendapatkan makanan ruji seperti beras dan hanya sedikit saja yang diberi kepada satu keluarga, menyebabkan keadaan ini berlaku, iaitu perebutan makanan. Kemudian, ini adalah relau buatan sendiri untuk meleburkan logam-logam yang digunakan. Di sini menunjukkan relau di mana mereka akan leburkan logam. Mereka menggunakan logam-logam seperti apa-apa yang ada di dalam rumah mereka untuk dileburkan dan akan digunakan oleh kerajaan China untuk menghasilkan perindustrian baru.
Kemudian kita pergi ke isu-isu ekonomi. Jadi, isu ekonomi China salah satunya adalah tentang masalah kemiskinan. Walaupun China adalah negara ekonomi kedua terbesar dunia, masih ada 5.5 juta individu yang tinggal di luar bandar yang merupakan miskin tegar pada akhir tahun 2019. Namun, walaupun terdapat COVID-19, China telah komited untuk mencapai matlamat pembasmian kemiskinan pada tahun 2020. Dalam 5-year plan yang ke-13 oleh Presiden Xi Jinping pada 2015, beliau telah memfokuskan dana khas bagi program pembasmian kemiskinan. Dari tahun 2016 hingga 2019, lebih daripada 50 juta orang miskin di kawasan luar bandar China keluar dari kemiskinan. Pendapatan bersih per kapita golongan miskin meningkat dari 3,416 yuan, kira-kira 2,123 ringgit Malaysia pada tahun 2015, meningkat kepada 9,808 yuan, kira-kira 6,098 ringgit Malaysia pada tahun 2019, dan menunjukkan pertumbuhan tahunan purata sebanyak 30.2%. China telah berjaya untuk mengurangkan kadar kemiskinan negara dengan langkah-langkah seperti menghaskan dana yang besar, menaik taraf dasar fiskal negara, melabur ke dalam industri hijau dan melaksanakan pelan peruntukan pengurangan kemiskinan. Ini menunjukkan pelaburan China ke dalam industri hijau kerana kebanyakan penduduk miskin di luar bandar, mereka mengusahakan pertanian dan penternakan. Jadi, untuk meningkatkan lagi taraf hidup miskin tegar, kerajaan telah menghaskan dana untuk industri hijau dan meningkatkan lagi kadar pengeluaran sayur-sayuran untuk diimport dieksport, sama ada domestik ataupun international. Dan di sini ada video tentang bagaimana kerajaan China telah menurunkan kadar kemiskinan di negara itu. Isu ekonomi kedua yang telah saya letakkan adalah tentang masalah pengangguran. Kadar pengangguran adalah penting kerana hubungan erat antara kadar pengangguran dan petunjuk ekonomi makro seperti keluaran dalam negara kasar. Contohnya seperti KDNK berkembang pesat, petunjuk ukuran ekonomi akan berkembang, di mana ia akan meningkatkan jumlah pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran. Menurut Timbalan Pengarah Biro Perangkaan Nasional China sekarang, Li Xiaochao, kadar pengangguran China adalah berdasarkan standard yang disyorkan oleh Organisasi Buruh Antarabangsa. Bagi menyelesaikan masalah pengangguran ini, kerajaan pusat China mendorong rakyatnya untuk memulakan perniagaan kedai kecil mereka sendiri di dalam sektor ekonomi makanan jalanan. Kerajaan pusat juga mendorong untuk mewujudkan banyak pekerjaan sambilan dalam bidang runcit, pembinaan, khidmat masyarakat dan hiburan dalam talian. Contohnya seperti perniagaan menggunakan Shopee, TikTok, online business. Kementerian Pendidikan China juga memasukkan blogger, pemasar dalam talian dan pemain e-sport sebagai kategori kerja yang fleksibel kerana pasaran pekerjaan yang sukar. Jadi, kerajaan China telah mengambil inisiatif untuk golongan muda yang masih menganggur dan
menjadikan blogger, e-sports gamer sebagai kategori kerja juga, dan meletakkan dana bagi golongan muda untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah dan sesuai untuk mereka. Selain itu, Dewan Negara menggerakkan kementerian untuk menyokong jenis pekerjaan baru dengan penguasaan peraturan. Jadi, ini adalah antara isu-isu ekonomi China sekarang. Kembali ke main page saya, kita pergi ke Tahukah Anda, di mana saya letakkan 6 fakta tentang ekonomi China. Yang pertama adalah saiz KDNK China. Jadi, China merupakan ekonomi dunia kedua terbesar dengan KDNK nominal sebanyak 14.140 trilion US dollar pada tahun 2019 dan 307 trilion. Kedua, pusat komersial China. Jadi, pusat komersial China adalah Shanghai, dan Shanghai adalah pusat komersial China dan bandar paling kosmopolitan di negara China. Ia besar dan berpenduduk padat dengan lebih 24 juta orang di kawasan seluas kira-kira 6,034 km persegi. Di Shanghai terdapat Pudong, iaitu zon ekonomi khas bank, bangunan pencakar langit dan kawasan perumahan baru seperti gambar yang saya sertakan. Fakta ketiga adalah tentang individu terkaya di China. Berada di tangga pertama terkaya di China adalah pengasas dan pengurusi eksekutif Alibaba Group, iaitu Jack Ma, dengan nilai bersih sebanyak 60.6 bilion US dollar. Di sini saya sertakan link untuk ke profil Jack Ma. Fakta keempat adalah pusat industri pembuatan China. Jadi, pusat industri pembuatan China adalah Guangzhou. Dan Guangzhou dibahagikan kepada 10 daerah. Dahulu dikenali sebagai kanton. Guangzhou adalah bandar ketiga terbesar di China dengan populasi lebih dari 12 juta. Jadi, dengan populasi yang ramai, ianya sangat sesuai dengan pusat pembuatan. Jadi, rakyat Guangzhou, kebanyakan rakyat Guangzhou bekerja di kilang-kilang pembuatan. Dan seperti yang saya kata di permulaan tadi, antara industri utama negara China adalah industri perkilangan dan pembuatan. Everything is made in China. Jadi, Guangzhou berada di wilayah selatan Guangdong yang bersempadan dengan Hong Kong melalui kota Shenzhen. Fakta kelima, China mempunyai bilangan jutawan terbesar kedua selepas Amerika Syarikat. Jumlah bilioner di China, iaitu sebanyak 388, adalah lebih sedikit daripada separuh daripada Amerika Syarikat. Iaitu sebanyak 680. Dan secara kolektif, bilioner Amerika Syarikat mempunyai hampir 3 kali ganda banyak wang daripada yang ada di China. Tetapi China maju dengan pesat menambah 55 bilioner baru pada tahun 2017. Jumlah yang paling banyak dari mana-mana negara, walaupun penurunan pada tahun 2018 menjatuhkan 49 bilioner menjadi hanya jutawan. Daripada bilioner ke milioner.
Okey, fakta ke-6. China mempunyai perniagaan peruncitan yang lebih besar daripada Walmart dan Amazon. Dan perniagaan tersebut adalah, sekiranya anda fikir peruncit terbesar di dunia adalah 7-Eleven, bukan. Sekiranya anda fikir Amazon adalah perniagaan dalam talian terbesar, salah juga. Kedua-dua gelaran tersebut diberikan kepada Alibaba. Jadi, Alibaba melancarkan pasaran e-dagang Amerika dengan AliExpress yang sudah menjadi tempat membeli belah dalam talian terbesar ke-6 di Amerika Syarikat. Selain AliExpress, Alibaba juga telah membeli sebahagian besar dari saham Lazada, membuatkan Lazada juga berada di bawah Alibaba Group. Dan ini menunjukkan relevannya Jack Ma sebagai individu terkaya di China dan berada di top 20 Forbes Billionaire list. Okay. Di sini adalah infografik tentang ekonomi China, di mana China adalah menunjukkan China adalah penghasil emas dunia terbesar, makanan, arang dan juga panel solar dan juga lain-lain. Sini adalah 10 teratas pelabuhan kontena dunia, dan di sini kita dapat lihat Shanghai adalah pelabuhan yang paling sibuk di dalam dunia. Akhir sekali, ini adalah sumber-sumber website yang telah saya gunakan untuk penghasilan page ekonomi China saya. Itu saja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.